Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada tuan pengacara majlis. Panjang lebar dia cerita. Allahu Akbar. Terima kasih pada sahabat saya Tuan Zainal bin Salam, tuan penghulu kita. Terima kasih kepada tuan pengurusi masjid Tuan Haji Zainal. Terima kasih pada pengurusi JPKK Tuan Haji Muhammad Syam, seluruh ahli-ahli jawatan kuasa karya, pada semua jawatan kuasa kampung. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid, orang yang boleh memakmurkan masjid, kata Allah ada 5 orang. 5 orang, 5 jenis golongan yang boleh memakmurkan masjid. Kalau kita lihat kepada ayat sebelum itu, ayat 17 surah At-Taubah, Allah Ta'ala sebut ma kana lil musyrikin ay ya'muru masajidallah. Tidaklah patut orang-orang musyrik itu memakmurkan rumah-rumah Allah. Syahidina alaih bil kufr, sebab mereka itu sendiri mengaku bahawa mereka tidak beriman kepada Allah. Itu ayat At-Taubah ayat yang ke-17. Ayat ke-18 yang kita bacakan tadi, habis itu siapa yang boleh memakmurkan masjid? Yang boleh memakmurkan masjid, kata Allah, 5. Pertama, orang yang beriman kepada Allah. Man amana billah. Yang kedua, wal yaumil akhir, orang yang beriman pada hari akhirat. Yang ketiga, wa aqamas salah, orang yang mendirikan salat. Yang keempat, wa ataz zakah, orang yang membayar zakat. Yang kelima, wa lam yakhsha illallah, dan orang yang tidak takut melainkan dia hanya takut kepada Allah sahaja. Maka kata Allah, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan 5 golongan ni, kata Allah, diberikan hidayah oleh Allah. Mudah-mudahan golongan ini termasuk dalam golongan yang mendapat petunjuk daripada Allah. Jadi tuan-tuan, nak dapat petunjuk, salah satu tempat dia di mana? Di sinilah. Yang kita duduk sekarang, salah satu tempat yang nak dapat hidayah daripada Allah, di mana? Di sini. Bagaimana nak dapat petunjuk daripada Allah? Jadikan kita termasuk dalam 5 kumpulan ini, 5 golongan ini, masuk dalam ini. Dan bila masuk dalam ini, tempat kita pula ialah masjid. Maka kata Allah, mudah-mudahan 5 golongan ini mendapat petunjuk daripada Allah. Dan kita kena ingat, orang yang hati dia melekat di masjid, di hari kiamat termasuk dia dalam kumpulan orang yang duduk di bawah naungan arash. Hari yang tak ada naungan, hari yang tak ada bumbung, tak ada tingkap, tak ada kemah, tak ada apa. Tetapi golongan ini duduk di bawah naungan arash. Salah seorangnya, mudah-mudahan tuan-tuan, mudah-mudahan kita semua, iaitu golongan yang melekat hatinya dengan masjid. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, cerita nak sambut tentang Ramadan. Apa hal Ustaz cerita tentang masjid? Apa hal cerita pula tentang 5 golongan? Sebab dia saling berkaitan. Sebab dia saling berkaitan. Tuan-tuan yang saya hormati, kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila diangkat ke langit untuk menerima perintah sembahyang. Ada orang tanya pada saya, dia kata, Ustaz, sebelum tu Nabi sembahyang tak? Sebelum Nabi naik ke langit menerima perintah solat, Nabi sembahyang ke tidak? Ini soalan dia. Saya jawab, Nabi sembahyang. Apa dalil Nabi sembahyang?
Oh, cantik tu. Motor ke kereta tu? Oh, lori. Tak kena tuan-tuan. Tekanya motor ke lori. Semalam saya duduk kat hotel mana atau ya Allah bising gila tuan-tuan. Tepi jalan pukul 1 tak tidur, pukul 2 tak tidur, pukul 4 tak tidur. Lah tunggu subuh jelah. Bising tuan-tuan. Ya, malang nasib saya tuan-tuan. Lepas ni cari hotel di lautan sikit, sunyi sikit. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Nabi Muhammad masa daripada Masjid Al-Haram pergi Isra' ke Masjid Al-Aqsa, Nabi Muhammad sembahyang dan menjadi imam kepada semua Nabi dan Rasul. Itulah dalil menunjukkan bahawa Nabi Muhammad itu sembahyang. Cuma tidak ditentukan bilangannya berapa. Berapa bilangan dia, berapa rakaat dia, maka bilangan itu ditentukan bila didatangkan perintah Allah daripada 50 turun 45 turun 40 turun sampai jadi 5. Maka jadilah sembahyang kita hari ini 5 kali sehari semalam, macam yang kita buat sekarang. Baik, yang pertama. Yang kedua, semalam saya sebut dah di masjid Tuan Pengulu kita. Saya sebut tentang besarnya Allah. Hebatnya Allah. Mana Ustaz nampak? Saya tak pernah nampak. Dan tuan-tuan pun tak pernah nampak. Habis itu mana Ustaz tahu Allah besar? Sebab alam ciptaan Allah ni besar. Alam ciptaan Allah ni besar. Maknanya Allah tu lagi besar. Maha besar. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat-cepat kata Allah, cepat-cepat minta ampun, aku nak bagi syurga pada engkau. Syurga ini seluas langit dan bumi. Masya Allah. Allah cakap syurga ini seluas langit dan bumi. Oi, jangan nampak bumi sempit. Pergi ke Mekah 8 jam je Ustaz, patah balik sudah sampai Melaka Ustaz. Jangan bandingkan bumi, bandingkan langit. Sebab itu Allah Ta'ala kata syurga itu seluas langit dan bumi. Langit dulu Allah sebut, kemudian baru bumi. Maknanya luas sungguh. Dan dalam syurga tu muat kalau kita masuk. Syurga bukan macam masjid kita. Masjid kita datang lagi 1000 tak muat. Akak-akak ni kalau datang depan sikit, muat lagi orang luar tu. Okey, tapi kalau dah sendat, rela tunggu kat luar tu, minta maaf. Masjid penuh. No entry, masjid penuh. Penuh. Pasal apa? Pasal had, dia ada had. Syurga tak ada had masuk. Sebab itu tidak ada istilah di syurga nanti, akak rela kita tunggu kat pintu syurga, minta maaf, syurga penuh. Malaikat tunggu, minta maaf, syurga penuh, tak boleh masuk. Kita pun merayu takkan, tak boleh masuk. Seorang je untuk saya, takkan, tak muat. Saya ni dari Bemban ni, takkan, tak muat. Jauh ni. Makcik faham tak? Syurga dah penuh makcik. Makcik tak boleh masuk. Habis tu kalau makcik tak boleh masuk syurga, mana tempat makcik nak pergi? Neraka kosong banyak makcik. Pindah ke neraka ni. Dialog tu tak akan ada di hari kiamat tuan-tuan. Sebab syurga ni muat kalau kita nak masuk. Terlebih muat. Besar seluas langit dan bumi. Hebat. Agungnya Allah. Bila Nabi tengok besarnya kehebatan Allah, yang kita ni dah tak nampak dah. Kita semua ni kecil ni tuan. Ada orang yang bangga dapat iPhone 13. Begini ambil gambar Ustaz Kazim. Dia bukan ambil gambar Ustaz Kazim tu nak tunjuk aku 13 weh, kata dia. 13 tu kalau kita tengok daripada atas tak nampak apa. Ada orang yang bangga kereta dia 1.5 juta, 1.9 juta. Nengok daripada langit tak nampak apa pun kereta tu. Ada orang yang rumah dia 30 bilik tidur. Tengok daripada langit tak nampak pun rumah tu. Kemetot kecil cek. Habis tu yang besarnya apa? Yang besarnya ialah Allah. Maka bahasa Arab sebut Allah tu besar, kita kata apa? Allah, Allahu Akbar. Sebab tu bila Nabi turun ke dunia, Nabi sembahyang, Nabi ajar pada kita apa? Allahu Akbar. Allah Maha Besar.
Yang lain-lain ni semua kecil. Manusia kecil, mak bapak kecil, pemimpin kecil, orang kaya kecil, kita pun kecil, jiran kecil. Semua kecil. Yang besarnya hanyalah Allah sahaja. Perintah yang paling besar ialah perintah Allah. Larangan yang paling besar ialah larangan Allah. Tidak ada langsung yang mengatasi Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Kemudian bila datang pula cara nak semayang. Cara nak semayang itu cara surrender. Akak surrender. Datang polis, angkat tangan. Jangan bergerak. Akak buat macam mana? Bukankah itu dalam semayang? Allahu Akbar. Aku surrender pada Tuhan. Aku menyerah pada Tuhan. Mana ada orang akak angkat tangan? Jangan bergerak, angkat tangan. Ada tak tuan-tuan? Ada tak orang macam tu? Begini, agak-agak boleh buat apa tu? Tembak je kita pula. Sebab tu bila semayang, angkat betul-betul. Sebab ada orang angkat takbir, Allah. Oh ya Allah. Yang seksa nak angkat takbir, Allah, 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 Allah. Kita pula semayang sebelah dia, terganggu. Allah, Allah, Allah. Tuan-tuan kalau jumpa orang macam ni, tampar ya. Bagi kat tengah belakang, pang sekali. Allahu Akbar, dapat pun. Apa benda yang nak menahan Allah, 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 Allah ni? Sebagai tanda serah diri kepada Allah. Allahu Akbar, aku taat pada Engkau ya Allah, aku taat pada Engkau ya Allah, aku ikut Engkau ya Allah. Tak ada satu benda pun yang mengatasi Engkau ya Allah. Kalau ada benda lain yang kita anggap mengatasi Allah, kita dah jadi apa? Kita dah jadi syirik. Dah jadi syirik lah. Ustaz, dalam bab apa yang kita tak boleh? Dalam segala benda tak boleh mengatasi Allah. Dalam bab kasih sayang. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah kan. Siapa-siapa yang meletakkan mak bapak dia, yang meletakkan anak beranak dia, yang meletakkan keluarga dia, yang meletakkan kepadanya isteri dia, suami dia, meletakkan kumpulan dia, meletakkan dunia dia, harta benda dia, perniagaan dia lebih sayang daripada Allah dan Rasul dan jihad, maka Allah Ta'ala kata tunggu balak akan sampai pada kamu. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu amir. Tunggu balak akan sampai pada kamu. Sebab itu kalau bertembung perintah Allah dan mak, ambil perintah Allah. Bertembung perintah Allah dan pemimpin, ambil perintah Allah. Pemimpin tinggal, mak tinggal, suami tinggal, isteri tinggal. Allah dan Rasul nombor satu. Baru tak jadi syirik. Mak kata pada anak dia, kamu tu muda lagi leha, oi. Bertudung tu macam-macam makcik, macam-macam opa nenek. Buka je lah. Kejap je pun nak kahwin. Habis kau kahwin, kenuri kau pakailah balik. Usin aku dengarnya. Itu kata mak. Tak pada dengan suara serak. Datang opahnya. Buka-buka lah leha, oi. Opah pun nak tengok kamu bersanding. Biarlah cantik sikit sebelum opah pejam mata. Anak pun buka tudung. Pasal apa buka? Mak suruh. Nanti tak ikut derhaka. Engkau takut derhaka pada mak, tapi kau tak takut derhaka pada Allah. Itulah nama syirik. Kau besarkan mak engkau lebih pada Allah. Mak minta maaf, saya tak boleh buka. Allah tak bagi buka. Derhaka punya anak. Biarlah saya derhaka dengan mak, asalkan saya jangan derhaka dengan Tuhan. Aku yang lahirkan kau tau, bukan Tuhan tau. Oi, mak ni murtad. Jaga-jaga tuan-tuan. Patutnya kita bangga dapat anak solehah macam tu. Cium dia, ya Allah. Selama ni aku didik kau berjaya juga, ya Allah. Kau taat pada Allah, ya Allah. Bangga, mak. Ini tidak. Duduk dalam bilik menangis. Tak guna punya anak. Kenapa? Suami tanya. Kenapa nak? Anak awak tu lah degil. Tak apanya awak didik tak tahulah. Oh, melawan.
Sebab tu tak boleh letak perintah orang lain sama atau mengatasi perintah Allah. Tadi juga awak sembahyang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan pertama sekali Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Budak bila lahir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah lagi. Semayang setiap rukun semuanya Allahu Akbar melainkan sami Allah liman hamidah. Nanti datang takbir raya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi dalam lain kehidupan ada benda lain yang kita anggap lebih besar pada Allah. Tak malu kan? Tak nampak penipu ke kita? Tak nampak munafik ke kita? Satu saat engkau kata Allah besar. Satu saat yang lain, tinggalkan Allah. Ada benda lain lebih besar daripada Allah. Tu nama dia syirik. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kamu sembah Allah. Jangan kamu syirikkan Allah dengan sesuatu pun. Baik benda, baik duit, baik harta, baik makhluk, baik perintah. Allah nombor satu. Sebab tu tuan-tuan nak mencapai tahap tu macam mana? Kak nak nak mencapai tahap tu macam mana? Menggoncang iman. Kadang-kadang perintah Allah ni dahsyat. Dahsyat. Cuba Kak nak ingat balik. Kak nak hari itu mengandung anak. Balik daripada klinik, duduk tengok TV. Suami balik kerja. Senang hati nampak, kata suami. Senang hatilah. Tadi pergi klinik. Buat apa? Cek doktor. Wah, hebatnya kamu. Kamu yang cek doktor? Tak, doktor yang cek saya. Ingatkan awak yang pergi cek doktor. Apa kata doktor? Mengandung. Bangganya. Baru 2 minggu mengandung, udah pakai baju mengandung. Nak tunjuk pada orang dah pregnant. Dah pergi shopping baju baby. Gini tuan-tuan. Duk TikTok tu. Gini TikTok. Jedak-jeduk dia. Pak saya nak bagi tahu pada orang yang dia dah pregnant. Daripada boleh berlari, daripada boleh melompat, lama-lama berat. Asal mengandung boleh melompat. Boleh berlari, boleh angkat barang. Bila dah besar perut, aduh. Allah sebut dah dalam Quran, Allah sebut wahnan ala wahnin. Orang yang mengandung ni susah di atas susah. Dahlah susah, susah lagi kata Allah. Dia bukan boleh tinggal perut dia. Dia cikgu sekolah, boleh dia tinggal perut dia di rumah. Tinggal kejap ya mak nak mengajar. Nanti habiskan mak masukkan balik kita dia tak boleh tuan-tuan. Engkau sekolah 4 tingkat lah tanggung kau naik. Akhirnya bersalin. Allah bersalin ni lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sambut isteri bersalin di hospital, macam-macam bunyi. Ada yang bunyi kuat, ayo naik bulu rumah ni. Ada ham jerit comeng takutnya macam-macam jerit. Hak balik slow orang Melayu kot. Allah, aduh ya Allah, tak nak beranak dah. Tak nak lah anak dah. Tu dia. Tahun depan datang balik. Nurse cakap, bukan awak ke tu lepas cakap tak nak bersalin dah. Datang balik kata dia. Sudah entah ni. Punya seksa lah bersalin. Bila keluar budak, lega rasanya. Bila dukung budak, rasa lega sangat. Bila anak menyusukan, seronok sangat, ya Allah, anak aku ya Allah. Tiba-tiba datang perintah Allah. Ambil anak awak, campak dalam sungai Nil. Perintah dari mana? Allah. Kepada siapa? Mak Nabi Musa. Mak Nabi Musa. Sebab apa? Firaun nak bunuh laki-laki. Dia nak bunuh budak laki-laki. Mana yang lahir anak laki-laki kasih habis. Jahat betul Firaun.
Budak ni baru lahir, punya sayang dah lah teruk beranak, Allah kata campak dalam sungai. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Dia ambil anak dia, hanyutkan di sungai. Tak ada pula dia kata, apa punya perintah ni? Bunuh-bunuh orang lah pula dengan anak kita, menyusu kita, lahirkan kita. Tiba-tiba nak suruh hanyut sungai. Apa punya perintah lah? Ada tak mak Nabi Musa cakap macam itu? Tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab ni perintah Allah. Mana mungkin perintah Allah zalim? Hanyutkan sajalah. Nanti Allah jaga. Sebab apa? Allahu Akbar. Hanyut. Mudah-mudahan Allah pelihara kau, wahai anak aku. Mak dia kata, wahai kakak, ikut adik pergi ke mana? Ikut kakak dia berlari, ikut tebing sungai. Adiknya tengah sungai. Boleh je kakak dia larikan bawa tepi sungai, boleh. Tapi kenapa dia tak buat? Sebab Allah kata campak dalam sungai. Boleh je kakak tu kata, kakak bawa adik kamu masuk dalam hutan. Nanti tentera Firaun tak jumpa adik kamu. Tak. Allah kata dalam sungai, dalam sungai. Bila sampai dekat depan istana Firaun, dayang-dayang isteri Firaun apa semua tengok kotak kayu. Tuanku, ada baby tuanku. Baby? Oh, dia tengok anak tu, dia rasa seronok, dia bawa balik istana. Jumpa suami dia Firaun. Bang, saya jumpa dalam sungai bang. Budak laki ke perempuan? Laki bang. Bunuh saja. Abang, cukuplah abang bunuh yang di luar. Yang ni biarlah saya bela. Apa dosa budak ni abang? Itu namanya Firaun. Kerja nak bunuh budak. Tapi isteri dia pandai pujuk. Sebab tu akak-akak kalau suami garang, sabar. Ya Asyah ni boleh lembutkan Firaun. Bela Nabi Musa dalam istana dia. Suami akak bukan Firaun. Suami akak on dia. Tu masalah. Dia bukan Firaun, dia on. Tak ada apalah. On bin Ja'far masalah. Ja'far bin on. Tak ada masalah apa. Nampak entah. Daripada duduk di luar, mak kena bagi makan. Duduk di luar, Firaun nak bunuh. Duduk di luar takut-takut. Akhirnya Allah letakkan dalam istana Firaun garanti selamat. Makan, minum selamat. Semua selamat. Dah menangis pula. Baby menangis. Tepuk pintu Ahmad Al-Bab. Tak mau. Tepuk pintu Ahmad Al-Bab. Tak mau. Panggil dayang. Siapa yang boleh nyusukan budak ni? Dayang try seorang. Semua dia tak nak. Datang kakak Nabi Musa. Tuanku, Patik boleh bagi tahu satu orang yang boleh menyusukan budak ni. Kalau dia susukan nanti senyap budak ni. Panggil orang. Cepat panggil. Akhirnya dia bawa mak Nabi Musa. Disusukannya Nabi Musa dalam istana Firaun. Kalau begitu makcik duduklah sini. Makcik susukanlah budak ni. Mak Nabi Musa pun selamat. Kakak Nabi Musa selamat. Nabi Musa selamat. Kerana apa? Allahu Akbar. Perintah Allah. Jangan bantah. Tu namanya Allah Maha Besar. Bila kita bantah perintah Allah, apa jadi? Katalah mak Nabi Musa bantah perintah Allah. Apa jadi? Sebab itu bila sebut Allahu Akbar, Allah Maha Gagah. Dia Maha Bijak. Dia bukan bodoh. Ikut sajalah. Banyak hari ni orang pun pertikaikan perintah Allah. Kamu ikut sajalah. Allah kata pencuri, potong tangan, potong sajalah. Kasih potonglah labu. Kita pula buat perbincangan. Kalau dipotong tangan, nanti apa akan jadi pada bangsa kita kalau semua tangan kudung? Ini takkan maju negara kita. Dia buat goyang-goyang kepala lagu tu. Eleh kau. Apa akan jadi pada masyarakat kita? Masyarakat kita berbilang bangsa. Kita tak boleh terima undang-undang ini. Nanti orang kutuk kita. Zaman Nabi bolehlah pakai. Okey, kalau kau tak nak pakai undang-undang Allah, kau pakailah undang-undang kau.
Okeylah mak, aku balik dulu. Dia pun balik daripada minum di kedai kopi. Bila balik, dia tengok pintu terkopak. Isterinya berikat tangan di belakang. Anaknya berikat mulut tangan ke belakang. Apa sah ni? Apa sah ni? Buka mulut. Rumah kita kena rompak abang. Oi, ya Allah abang, oi, habislah barang mas saya. Gigi mas awak pun dicabutnya apa ya Allah? Kata abang, ya Allah. Oi, panggil polis, report polis. Besok kita ziarah dia. Besok pagi kita ziarah, dengar cerita rumah kamu kena rompak semalam, Din. Haram jadah betul. Habis barang mas isteri aku 100,000. Duit aku cash 2,000 lebih. Motor anak aku Y3 suku hilang. Yalah. Kalaulah dapat pencuri yang rompak barang kamu tu, Din, apa yang kamu nak, Din? Aku potong tangan dia. Tak boleh. Undang-undang tu tak sesuai zaman sekarang. Ada tak tuan-tuan tanya orang yang dicuri rumah dia, apa yang kamu nak kalau kamu dapat perompak tu, Din? Aku penjara dia 10 tahun. Ada tak? Tobatlah dia tak sebut. Kalau aku dapat, aku kerat tangan dia. Itulah undang-undang Allah. Undang-undang yang berada dalam hati kita. Nama dia fitrah. Anak kita kena rogol. Umur 10 tahun. Tanya pada makcik kalau dapatlah perompak ni, perogol anak makcik ni, makcik nak buat apa? Makcik bunuh dia. Ada tak makcik tu cakap, kita penjarakan dia 5 tahun dan 2 kali sebatan? Ada tak? Tak ada lah. Itu anak makcik. Kalau makcik kena rogol, makcik biarkan je. Sudah tuan-tuan. Penyakit betul makcik ni. Tuan-tuan yang saya hormati, sebab itu kita tidak boleh menganggap perintah Allah tu boleh ditukar ganti. Adik Allahu Akbar. Tuan-tuan ni tengok adik kita ni. Ni. Oi. Tu. Itu suruh pergi kedai, dia pergi kedai. Suruh ambil remote TV, dia ambil remote. Benda yang boleh disuruh ni adik ni. Dulu TV kita mana ada remote. Nak tukar channel, kena bangun, pergi jolok. Malas nak bangun, dia ambil galah dulu. Gini galah, malas tuan. Jadi budak anak macam itulah disuruh. Tukar TV 3, tukar TV 2, sekarang senang. Gini je. Anak besar itu mudah disuruh. Ajak main bola nak, ajak sapu sampah nak, ajak pergi ke kebun kutip buah durian pun dia nak. Ni. Besar itu. Bapak dia dah tua. Berpuluh-puluh tahun kahwin, tak ada anak. Berpuluh-puluh tahun kahwin, tak ada anak. Bila kahwin dengan isteri nombor 2, Allah bagi anak. Tadi pengurusi tanya, dah berkahwin, isteri tak tahu apa orang, biarlah rahsia. Astaghfirullahalazim. Nanti tuan-tuan tengoklah dalam TV nanti. Dalam filem, bukan TV, dalam filem saya akan berlakon filem. Cerita tentang saya, Ustaz Kazim. Tajuk dia Ustaz Kazim. Ya, filem terbaru akan buat syuting insya-Allah lepas hari raya puasa nanti. Hero dia siapa? Hero dia saya lah. Saya akan berlakon menjadi saya. Ini filem terbaru. Cerita daripada awal saya berceramah sampailah sekarang. Macam-macam pengalaman, macam-macam cerita, macam-macam kontroversi tentang Ustaz Kazim. Ustaz yang paling kontroversi dalam Malaysia lah. Masih mengekalkan ranking lagi lah. Entah. Dan dia orang panggil isteri saya berlakon. Boleh tak Datin berlakon sekali? Tak boleh. Okey, tak siap filem tu kan? Sudahlah. Duduk diam-diam. Dia orang gantikan pelakon yang melakonkan watak isteri saya dengan satu pelakon veteran lagi. Saya nak sebut nama lah. Tak jadi pula tuan. Biarlah menjadi rahsia tuan. Siapa dia agak-agak isteri saya dalam filem tu lah. Tapi taklah buka baju, tak adalah pegang-pegang, tak adalah. Ya, nak suap-suap mentega ke apa, tak ada tuan. Yang mana faham, tak faham sudah tuan. Dia kahwin dengan isteri baru dapat anak pula comel, boleh main-main, boleh suruh-suruh, datang perintah Allah, Ibrahim, sembelih anak kamu wahai Ibrahim.
La ilaha illallah. Dah lah susah dapat anak. Bila dapat anak dah boleh main-main, disuruh sembelih. Ada tak Nabi Ibrahim letak jawatan? Malah jadi Nabi macam ni, sembelih-sembelih anak lah pula. Apa perintah ni? Kalau sembelih lembu, aku terima lagi. Anak dia. Tapi dia tak cakap macam itu. Sebab dia tahu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Takkan Allah buat zalim. Dia jumpa Nabi Ismail. Wahai anakku Ismail. Ya, ya. Allah perintahkan aku dalam mimpi aku untuk menyembelih kamu, wahai Ismail. Apa jawab anak kecil tu? If'al ma tu'mar. Wahai bapakku, buatlah apa yang Allah perintah. Anak pun ikut. Dia tak kata kat bapak dia, itulah ya, tidur malam tak basuh kaki, doa tak baca, mimpi bukan-bukan sembelih orang. Apa punya bapak? Dia tak cakap macam itu, tuan-tuan. Kita kalau jadi Nabi Ismail, menyalahkan bapak aja. Ada sembelih orang, apa punya bapak? Tak ada. Nabi Ibrahim begini asah parahnya. Anak tengok aja, bagi tajam lagi bapak. Oi, datang Siti Hajar buat elok-elok bang. Mak dia pun sekali. Mak dia tak melangih pun. Apa punya perintah suruh sembelih anak? Ya Allah, ya Allah. Tak ada, tak ada dia mengamuk kat 7E. Oi. Mak zaman sekarang kalau anak kena tegur, kita buat live, kita buat live. Saya dah maruah lah. Oh sudah tuan. Tapi Siti Hajar dia tak mengamuk. Buat elok bang. Dia sembelihnya. Takluk. Nabi Ismail kata, bapak kesian kat saya kot. Bapak tak sanggup buat kot. Kalau gitu bapak telungkupkan saya. Muka saya di bawah, bapak tarik rambut saya, sembelih macam tu. Buat. Takluk. Allah kata cukup. Aku nak test iman kamu semua. Memang solid. Sekarang ambillah kambing, gantikan korban. Subhanallah. Akibat daripada itu tuan-tuan, sampai sekarang kita buat ibadah korban. Ambil pengajarannya. Sampaikan daripada situ tuan-tuan, kisah Ibrahim, kisah Ismail, kisah Hajar, kita buat dalam ibadat haji. Sa'i 7 kali Safa Marwah tu. Ibadat itu siapa? Nuh, diambil daripada isterinya. Berlari-lari anak nak cari air untuk anak dia. Yang kita duk mengunjungi Baitullahil Haram dibuat oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sampai sekarang kita ziarah dia. Berjuta-juta manusia minum air Zam-Zam, tak pernah kering air Zam-Zam. Berjuta manusia ziarah umrah, ziarah umrah, ziarah tawaf, sampai tak pernah lekang, tak pernah kosong umrah tu tuan-tuan. Berkat daripada ketaatan manusia yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai Allah Ta'ala sebut Mekah tu masabatan linnas. Masabah ni benda yang sentiasa bermain di ruang mata. Benda yang sentiasa bermain ruang mata, duk teringat di mata, duk teringat dalam hati, duk teringat saja. Nama dia apa? Masabah. Benda yang paling kita ingat bila habis saja PKP, bila habis saja ni mak nak ke umrah. Nampak tak? Habis saja pandemik lah apa semua ni tuan-tuan. Yang kita nak sangat-sangat apa? Aku cadang nak pergi umrah. Harap-harap dapatlah pergi haji. Aku dah rindu sangat pada Kaabah. Ada tak orang sebut aku rindu pada ikan siakap di Langkawi? Aku rindu sungguh lepas PKP ni. Jarang orang sebut. Ya, orang rindu nak pergi, nak pergi, nak pergi, nak pergi Kaabah. Nabi Ibrahim doa supaya Kaabah Mekah jadi macam itu. Dan akhirnya jadi. Sebab itu tuan-tuan, jangan pantah perintah Allah walaupun nampak perintah itu zalim. Allah Maha tahu. Ada seorang bapa dia datang jumpa saya. Dia tanya pada saya, Ustaz, bersunat ni wajib ke sunat? Berkhatam. Saya tanya, anak abang lelaki perempuan? Anak saya perempuan. Ikut mazhab kita lah, pilih bersunat, pilih khatam. Pilih berkhatam. Tak, kalau saya tak bersunatkan anak saya, Ustaz nak kata apa? Nak kata apa? Bukan anak saya. Nak kata apa? Dia tanya lagu tu. Kalau saya tak nak sunatkan anak Ustaz, Ustaz nak kata apa?
Kalau saya tak nak sunatkan anak saya, Ustaz nak kata apa? Tak kata apa, bukan anak saya, anak hang, aku suka hang. Perintah bersunat. Apa ramai yang dulu bantah. Akibat dia tuan-tuan, bila manusia bersunat, bersih daripada penyakit. Tak ada penyakit daripada 100 orang yang kena siflis, seorang saja yang bersunat, 99 tak bersunat. Sebab tu hari ni bersunat ni orang kafir pun bersunat. Tuan-tuan buat majlis berkhatan di masjid ni, orang bukan Islam pun join. Pasal apa? Dia tahu kelebihan dia. Itu baru kelebihan bersunat, belum kelebihan yang lain. Termasuklah datang perintah kita ni, kutiba alaikumusiyam, perintah puasa. Jangan komplain pula. Makanan banyak-banyak suruh puasa, apalah. Makanan bersepah-sepah disuruh tak makan, apalah. Engkau puasalah dulu. Nanti kau tahulah kehebatan orang berpuasa. Allah kan maha besar. Dia takkan buat perintah yang menyusahkan kita. Apa tak menyusahnya Ustaz? Saya sakit. Kalau sakit tak payah puasa. Saya ni dari bawah lori Ustaz. Setiap hari daripada Johor, Penang. Penang, Johor. Orang musafir tak payah puasa, nanti qada balik. Orang sakit, bukalah puasa, nanti qada balik. Saya mengandung Ustaz. Kalau mengandung, bukalah Habib Saleh kan puasa balik, qada. Apa masalah? Saya menyusukan anak Ustaz. Saya ke isteri awak, isteri saya yang tahu awak tak puasa buat apa? Isteri awak lah yang tak puasanya, dia pun sibuk tak puasa. Lah. Tuan-tuan, bukan semua orang wajib puasa, ada orang yang uzur. Abang kerja apa? Kerja saya berat Ustaz. Nampak tak ladang sawit tu Ustaz? 20 ekar tu saya buat Ustaz. Kerja saya loading, kerja saya proning, kerja saya sabit, semua saya udah Ustaz. Kalau saya puasa mau pengsan Ustaz. Saya terlalu teruk buat kerja. Ustaz nampak tak bangunan 80 tingkat? Saya angkat bata daripada bawah sampai ke atas Ustaz. Kalau saya puasa tak siap bangunan tu Ustaz. Kalau begitu teruk sangat kerja awak, buka dulu. Nanti kau qada. Kalau tak ada pilihan lain. Abang kerja apa? Kerja saya Ustaz angkat kayu balak. Tak ada traktor ke? Tak ada Ustaz. Gajah pencing Ustaz. Saya lah usung kayu balak. Kalau gitu buka lah puasa. Teruk betul kerja awak ni ngusung kayu balak. Tapi kalau setakat kerja-kerja biasa ni, buatlah puasa. Nabi pun perang dalam bulan Ramadan. Apa kelebihan puasa Ustaz? Subhanallah. Sumu tasyak. Puasalah kamu akan jadi sihat. Nombor 1 untuk menyihatkan kita. Tuan-tuan bayangkan sebelah saya ni ada air cooler. Kalaulah sepanjang tahun dia duduk pasang, agak-agak jadi apa? Meletup. Bagi dia rehat. Cuba tengok helikopter punya kipas atas tu. Kalau setahun tak tutup, agak-agak apa jadi? Terbakar tu. Tu nampak ada kipas angin duk bertiup tu. Kipas angin duk beratip nama dia. La ilaha illallah, nampak ada pusing nampak tu. Kalau tak tutup pula setahun, agak-agak tentang jadi apa? Perut kita ni tiap-tiap hari makan. Makan pula segala benda yang ganas. Belimbing besi. Pucuk paku. Ganasnya. Musang king. Durian tembaga di balasahnya. Hoi, kesian dekat perut. Setiap hari makan. Allah kata bagi rehat. Supaya perut tu tak kerja sangat. Maka datanglah sebulan dalam setahun. Sekali je Tuhan minta. Itu pun hanya sebelah siang. Sebelah malam makanlah. Apa masalahnya? Siang saja. Penat Ustaz. Kalau penat tidur. Kalau penat tidur. Bukannya sepanjang hari kita puasa. Orang Syiah dia buka puasa lepas Isyak. Kita bukan Syiah, azan maghrib belasah lah. Tapi jangan percaya, ingat dengan azan ni, kadang Tok Siak, Tok Bilal tersilap azan 7.10 dia belasah lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hai, buka puasa makcik tu. Allahumma laka sumtum. Dia tengok jam, awal pula hari ni. Padahal Tok Bilal tersilap. Ini berlaku dekat KL dulu. Satu taman buka puasa.
Alhamdulillah, Allahumma lakasum. Itu banyak je doa. Dah makan 5 minit baru azan di radio. Ni azan mana pula ni? Kita di KL lah. Dah azan masjid. Ini baru azan radio. Mana satu yang betul? La ilaha illallah. Sebab tu yang betul jam kita. Azan itu menandakan masuk waktu. Azan itu menandakan mari sembahyang. Sebab tu kalau lambat pun tak apa. Lambat pun tak apa. Kuliah maghrib habis 8.50. Lepas 8.50 Bilal azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, baru masuk isyak. Aku dah sembahyang isyak tadi. Makcik, oi sah dia orang tu bang selepas kuliah. Kenapa tak azan waktu betul-betul masuk waktu? Sebab ada kuliah. Dia orang tak nak berhenti, dia orang sambung, berhenti, kemudian dia orang azan. Azan itu hayya 'ala salah. Mari sembahyang. Bukan dia cerita dah masuk waktu. Mana ada. Sebab tu nak sembahyang bang, bila-bila pun boleh. Asalkan nak sembahyang. Itu sebab ada orang faham, belum azan, makanlah dulu waktu sahur. Abang, boleh makan lagi ke? Dia orang tak azan lagi. Dah 6.15 abang, makan je lah, orang belum azan. Tak habis lagi, tak masuk subuh lagi. Lama makan, 6.20 pun makan lagi. Panjang hari ni abang rezeki kita. Allah. Pada Tok Bilal tertinggal kunci masjid. Kunci ni azan tertinggal, jenuh balik rumah cari. Sebab itu masuk waktu subuh berdasarkan jam. Masuk waktu maghrib berdasarkan jam. Tapi orang Melayu kita ni dah marah. Kalau tak bang, lambat seminit pun dia pecat Tok Bilal. Pecat, aku dah lapar tau. Engkau pula azan lambat. Seminit je tuan, takkan nak pecat saya. Tak kira. Pecat. 2 waktu ni orang Melayu cukup tepat. Pertama, buka puasa. Jangan lewat walau setengah minit. Yang kedua, sembahyang mayat. Kalau kata pukul 11, mesti pukul 11. Tak boleh lambat ni. Kadang-kadang kesian Tok Bilal. Dia pun nak makan kurma je. Itu yang dia stop sekejap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan biji dia telan tuan. Allah. Seksa benar kamu Tok Bilal. Sabar je lah. Nanti habis azan kau makan lah. Kadang-kadang dia cilok. Hayya 'ala solah. Dia minum air berapa. Lambat pula air dalam falak Tok Bilal. Rupanya dia duduk minum makan dalam bilik Bilal. Bukan Bilal sinilah, di Afrika tuan. Inilah pengorbanan Bilal. Sanggup lambat buka puasa sebab nak azan. Sebab tu Nabi kata orang yang paling handsome di hari kiamat ialah muazzin. Orang yang paling handsome di hari kiamat, lehernya jinjang, muazzin yang doa azan 24 jam dia ni. Jadi akak-akak sekarang suami akak Bilal, insya-Allah paling handsome tu. Jangan jealous. Sebab tu Nabi kata kalau datang ke masjid, benda apa yang kita kena rebut? Nombor 1, jadilah imam. Usahakan untuk boleh jadi imam. Imam dah ada ustaz, usahakan untuk jadi Bilal. Bilal pun dah ada ustaz, usahakan untuk rebut saf yang pertama. 3 ni kena rebut. Maksud rebut ni bukan tolak aku, tolak kamu, tidak. Naikkan diri kita untuk jadi imam. Tak boleh jadi imam di masjid, jadi imam di rumah. Sebab tu tuan-tuan, kalau bolehlah Ramadan nanti sembahyang tarawih, kita tengok berapa orang di kalangan kita yang boleh jadi imam. Engkau 2 rakaat, engkau 2 rakaat, engkau 2 rakaat, engkau 2 rakaat. Satu malam 10 orang jadi imam. Ni Tuan Haji Zainal kena tengok. Kalau boleh lantik AJK dulu, gila-gila jadi imam. Lantik AJK dulu, imam tarawih. Telan Elio AJK. Aku mau sakit perut sebulan ni kata dia. Tak datang langsung, aku dah sakit perut. Punya tak nak jadi imam. Dia kata susah. Susah apanya? Selama ni awak semayang tak? Semayang macam tu lah pun jadi imam. Bacaannya sama. Tapi saya baca tak sedap ustaz. Kita ada lagi berapa hari? 8 hari. Sedapkan bacaan. Menyanyi pun boleh bagi sedap. Takkan baca Fatihah tak boleh bagi sedap.
Kita tengok Imam Sudais. Tiru bacaan Sudais. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Ambil Sudais 2 rakaat habis. Giliran kau pula Din. Aku punya seksa dah habis dah, kata dia. Naik pula Din, AJK nombor 2. Allahu Akbar. Dia ambil bacaan Huzaifi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Dia ambil bacaan Huzaifi. Habis dah Din, engkau punya giliran pula Sob. Aku punya seksa dah habis dah, kata dia. Sob pula jadi imam. Dia ambil pula bacaan Ghamidi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Habis Sob, naik pula Sin. Sin, engkau pula, aku punya seksa dah habis dah, kata dia. Sin naik pula, bawa lagu Ustaz Kazim. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Agak-agak tuan-tuan, apa jadi masjid kita? Meriah. Anak-anak AJK semua datang. Malam ni bapa engkau jadi imam. Pergi tengok. Pergi betul mak. Itu salah satu petanda kiamat, kata anak dia. Bayangkan anak AJK datang, menantu AJK datang, cucu AJK datang. Malam-malam 10 AJK nak jadi imam tarawih. Maknanya ada 500 orang lah. Isteri dia, anak dia, cucu dia, menantu dia. Satu sah dia orang je tuan-tuan. Satu sah tu keluarga je. Siap-siap malam ni ayah kamu. Mak dia duduk balik tu. Seloknya bidak tu. Bini nak tengok suami dia. Ya Allah, pilihan yang tepat. Menangis isteri dia, anda tahu. Bila dia tengok suami dia jadi imam tarawih, Allah. Suami confident jadi imam. Bila baca kuliah ayyuhal kafirun, tak jumpa lakum dinukum wala ana wala antum. Isteri kata, ya Allah, salah pilihan. Sia dekat suami dia tuan-tuan. Akak bagilah sokongan moral support sikit, moral support pada suami kita. Saya nak ajak pada tuan-tuan bahawa saja sembahyang tu mudah, yang bagi susah kita yang bagi faham. Aku tak boleh nak jadi imam. Aku tak hafal surah panjang-panjang. Lain engkau hafal. Kalau kau tak hafal surah panjang, letakkan Quran besar dekat depan. Sembahyang tarawih, letak Quran yang besar meja tu. Begini tengoknya. Cuma saya pesan, kalau nak letak Quran besar, penyepit pun kena besar. Sebab ada yang baca, tengah-tengah baca, kipas angin tiup. Sudah, mana pula kata dia. Pening kepala tuan-tuan. Apa susah, sembahyang senang. Tapi saya tak adalah baca Quran macam tu Ustaz. Saya hafal qul huwallah, qul a'udzu birabbin nas. Abang jadi imam 2 rakaat je. Rakaat pertama qul huwallah, rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas. Sah. Nanti dia orang ketawakan saya, Ustaz. Biar dia orang ketawa. Sekurang-kurangnya abang berani jadi imam. Abang pakai jubah cantik, pakai serban cantik. Allah. Nampak? Kadang-kadang kita bila orang tolak jadi imam, serta-merta batuk. Tadi masa ambil wuduk elok je. Berbual bukan main. Bila naik dalam saf, Din, jadi imam. Batuk Din, aku COVID. Astaghfirullahalazim. Mengaku COVID pula tu. Punya tak nak jadi imam. Jom tuan-tuan, nombor 1 kita jadi imam. Latihan untuk bulan Ramadan. 2 tahun kita jadi imam di rumah.
Bila kita laksanakan PKP hari itu, kita semayang di rumah. Tak pernah jadi imam. First time jadi semayang tarawih. Ada yang jadi imam hari raya. Baca khutbah di rumah. Pertama kali kita buat. Mana nak cari tongkat? Tongkat khutbah tak ada. Lalah batang mok. Gini lah. Kau gila ke apa ke batang mok ke belasah kau? Wah, tuan-tuan, insya-Allah tahun ini kita boleh semayang. InsyaAllah kita boleh semayang dengan baik, insyaAllah. Amin, mudah-mudahan. Jadi cubalah buat. Tak boleh jadi imam, berlatihlah jadi Bilal. Sebab tu Bilal janganlah conquer habis 20 rakaat dia seorang. Pasing-pasing lah. Pasing-pasing pada jemaah kita yang tetap. Siapa jemaah masjid yang tetap? Haji Dola, Haji Mat, Haji Pian, Haji Bidin, Haji, saya baca yang ini, Haji baca yang ini malam ni. Barulah dia seronok datang. Fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. La ilaha illallah wa la syarikalah. Sekali lagi dia sambung pula. Subhanal malikil ma'bud. Tapi Haji Bidin tak hafal ustaz. Sekarang boleh tengok handphone. Subhanal malikil mawjud. Pun salah. Tengah-tengah duk tengok subhanallah, isteri telefon. Aku terawih ni. Ada kunci bawah tu, carilah. Ya Allah. Kau buta apa? Terlupa mikrofon tuan-tuan. Satu negeri dengar. Subhanallah. Seronok tuan-tuan. Itulah nama dia semayang tarawih. Semayang rehat-rehat, jangan bagi stres. Ni kadang-kadang stres lah. Allahumma salli ala Muhammad. Takut kita. Sallallahu wasallam alaih. Bergema. Berlawan pula dengan masjid sebelah. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zurina wa Maulana Muhammad. Bila nak habis? Nampak bunyi tu? Bila nak habis? Kena budak-budak berlari jawab, lambat lagi. Allah, tuan-tuan, seronok jadi Bilal. Sebab tu kalau kita boleh, kau jadi Bilal, minta izin Tuan Haji, boleh saya azan? Saya nak merasalah azan. Silakan. Masjid kami ini sentiasa terbuka. Sila. Janji kau azan betul sudah. Kadang-kadang kita tulis tu, no entry. Only for Imam and Bilal. Takut nak masuk. Buatnya Imam dan Bilal tu tutup dalam tu. Comel buka. No entry gitu. Buat tuan-tuan. Pecah dia bomba nanti kan. Tuan-tuan, biar kita terbuka. Biar buka. Jadilah imam kalau imam nak azan. Kita tengok pula qari datang. Ya Allah, qari. Ustaz, boleh tak Bilal? Nak rasa lah ustaz, imam. Oh, boleh boleh. Dia bawa imam Mekah. Kita duduk di rumah bangun tau. Imam Mekah. Bilal Mekah tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makcik Leha bangun. Ya Allah, itu Mekah. Allahu Akbar, Allahu datang. Berkembang Makcik Leha. Terlupa nak pakai telekung. Punya excited je tuan-tuan. Sat lagi sembahyang asar, Tok Bilal bawa bang lain pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lain pula lagu dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lain pula lagu dia. Mai sembahyang maghrib lain. Yang ni tarik all out punya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lain pula. Mai sembahyang isyak pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lain. Mai bayang subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 5 sembahyang, 5 lagu. So nak ku sembahyang masjid ni. Ku nak datang. Sebab tu kadang-kadang kita tak variasikan, kita tak bersetaikan. Akhirnya orang duk anggap sama. Tu yang saya duk tegur dalam radio baru ni, kawan tu bang. Yang duk tarik bunyi tu bagi saya apa? Allahu Akbar, Allah.
Asyhadu alla, pasal apa kau bunyi? Nasib baik radio tu radio saya tau. Kalau orang lain saya terajang lama. Yang duk bunyi asyhadu alla ilaha illallah. Ai ya Allah, aku geram betul tuan ni. Bang lah elok. Bang itu menarik orang datang. Sebab itu tuan-tuan sembahyang tarawih dia bagi cantik belakang. Dia menarik orang untuk datang. Sebab pada bulan Ramadan yang tak pernah datang, bulan lain pun datang. Bulan lain tak datang, bulan puasa datang. Sampai kita pun tanya dekat dia, baru pindah sini ke? Kalau tak hang kata dia, aku duduk lama di situ. Oh, minta maaf lah pasal tak pernah nampak kata dia. Kita boleh tanya dia ziarah anaknya, ziarah apa rumah dia kat belakang. Tapi dia tak pernah datang. Janganlah tuan-tuan perli. Patutlah nak hujan je. Ada yang perli, ada makan baru nampak muka. Tak ada makan, tak ada muka. Memang dia lari lah. Jangan macam itu. Mereka tu tetamu kita. Mereka tu tetamu Allah. Dalam rumah Allah kita raikan. Sebab tu masjid kita cantik. Kita nak raikan jemaah. Saya bila tengok kapek ni saya seronok. Elok kapek. Sedap duduk. Sujud pun sedap. Setengah kapek yang bulu-bulu ni dah tak ada tau. Dia jadi dah hilang bulu dia, tinggal guni kat belakang tau. Bila kita sujud kena lutut, jatuh lutut, aduh. Dia boleh sebut aduh. Allahu Akbar. Aduh. Ada juga jenis itu. Ada yang jenis gaut. Aduh. Allahu Akbar. Alhamdulillah wajiburni warfa'am Allah. Aduh. Tuan-tuan tak kesian dengan tuan-tuan. Saya habis-habis salam, saya tanya dia, kenapa bang? Aduh ni bang. Gauk ustaz. Tengok bengkak. Mana boleh sebut aduh bang, batas semayang abang. Oi. Tapi masjid kita nak kipas tak payah berebut. Ini baru nombor 2 ni. Kalau nombor 5, jubah tu imam terkeselak ke atas. Cuma kita tak ada aircon je lagi. Itu coming soon. Agak-agak panas tahun depan. Masjid kita baru setahun. Tahun depan kita buat aircon. Belanja berapa? 100,000. Yang datang hari ni pun 100 orang. Bagi seorang 1,000, selesai masalah. Dapat aircon 10 biji. Sebab ada orang bagi alasan panas tak nak datang. Kau tak datang ke masjid kita, datang mat. Imamnya bagus, masjidnya bagus, parkingnya banyak, kipasnya besar. Datanglah, bersih. Aku dah datang. Tapi aku tak tahan, panas. Aku buat 2 rakaat aja tarawih, panas sangat. Tak tahan. Aku berpeluh kan. Kita buat aircon minggu depan. Mat, masjid dah ada aircon, datanglah. Aku dah datang semalam, tak tahan, sejuk sangat. Kepala otak kan. Sejuk pun salah, panas pun salah. Jenis ni umban dan kolak air tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati, jadi Bilal. Jom abang, kita latih diri kita untuk Bilal. Ini anak lahir pun tak erti asal ni. Saya sebut lama lah tuan-tuan. Bukan lawak-lawak tu, kejadian betul. Nurse tu bagi dekat dia, encik boleh ajan. Nurse Cina. Ni Allahu Akbar, Allah. Nurse Cina kata sudah tukar, kata dia. Cina pun tahu kamu tak azan tu takbir raya Pak Long. Allah, kalau kita libatkan semua orang dalam bulan Ramadan ni, cantik. Ambil saf yang pertama. Rebut saf yang pertama ni. Tak ada siapa cuk. Mana ada orang cuk? Pengurusi situ, di malam pengurusi setiausaha. Tak ada tuan-tuan. Siapa datang first come first serve lah. First come first serve. Jangan berebut, jangan marah orang duduk depan. Belakang. Kamu tak nampak nama aku tu? Dia mengata tak ada nama Tuan Haji pun. Kamu buta, aku duduk situ. Jangan marah dia. Malah Nabi melarang kita menekan bahu orang untuk datang ke depan. Dilangkahnya bahu, sebab nak duduk di sah depan. Jangan. Yang datang awal penuhkan sah depan. Ini sah yang paling utama ni.
Kalau boleh tuan-tuan nak berebut sah depan, kita cabut undi. Maka bulan Ramadan, bulan nak membanyakkan sembahyang. Bulan paling banyak sembahyang, bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, semua turun dalam bulan Ramadan. Subhanallah. Suhuf Nabi Ibrahim turun dalam bulan Ramadan. Kita diuntung tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan panjang umur kita boleh tadarus Al-Quran. Dan kita buat dalam masjid. Saya pergi di masjid mana ke hari itu? Dia orang buat kempen. Siapa yang datang semayang subuh berjemaah, semayang subuh 40 pagi dapat bersikap. Di Melaka. Masjid mana tuan? Pengkalan Baru. Itu dia. Saya bila dengar buat tu, untuk anak-anak dapat bersikap. Wah, masjid kita nak offer apa? Motosikal, why suku. Bukan kata budak-budak, pak budak mau datang. Saya dah ke 39 ni, kata dia ni. Adakah kita nak buat kempen macam tu untuk orang datang? Itu terpulang kalau tuan-tuan kaya. Sebab tu daripada buat benda-benda yang bukan-bukan ratus-ratus ribu, baik bagi orang datang semayang subuh. Saya sebut dah malam semalam. Kelebihan semayang subuh berjemaah di masjid. Kawan saya orang India. Orang India betul, bukan India Malaysia ni. India, Allahabad, Hyderabad di India. Dia datang jumpa saya, dia pergi rumah adik-beradik dia di Penang. Muat saudara dia di Penang. Saya jumpa dia. Saya tanya macam mana Islam di sana. Dia kata alhamdulillah setakat ni okey lah. Tapi dia nak kata ustaz, saya nak kata ustaz, di sana lepas sembahyang subuh, orang beratur dekat pintu pagar masjid. Bawa baby, bawa pisang, bawa tu roda 3 basikal, motor kan cerita Hindustan tu, yang motor warna kuning hitam tu, yang motor tayar depan satu, belakang tu. Motor tu duk tunggu orang nak ambil penumpang. Dia nak ambil orang sembahyang subuh, balik ke rumah free tambah. Yang ambil tu pula ialah orang Hindu yang bukan Islam. Yang bawa budak-budak ni, minta orang tua-tua ni bagi pegang kepala budak dia, orang Hindu. Sebab mereka percaya orang Islam yang datang semayang subuh berjemaah boleh bawa murah rezeki ke dia orang. Itu orang di sana. Cukup hormat dengan orang yang semayang subuh berjemaah. Mari kita yang dah Islam, berapa ramai yang datang subuh. Ada orang datang jumpa saya, ustaz minta duit, saya dah buat kenduri kahwin, tak ada duit, belanja, minta sikit duit. Saya kata, akak, buat kenduri kahwin selepas semayang subuh. InsyaAllah jimat. Mana faham? Tak faham sudah. 10 orang je pun salah. Jom tuan-tuan, nanti semayang subuh kita penuhkan masjid kita. Bagi ramai. Sebab Nabi kata, siapa yang semayang subuh, Allah jaga. Man shalla subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang semayang subuh berjemaah, dia di dalam pemeliharaan Allah. Allah jamin. Jadi kalau Allah jamin, apa yang kita susah hati dengan semayang subuh kita? Ramadan, dia nak melatih kita untuk subuh berjemaah. Selepas sahur, jangan tidur. Selepas sahur, bangun. Datang ke masjid. Selepas habis semayang subuh, baca Quran. Sampai nak isyraq. Lepas semayang isyraq, barulah kau balik ke rumah. Dapat pahala macam mengerjakan umrah. Subhanallah. Kalau ada duit, kita pergi umrah, dapat pahala macam buat haji, umrah bulan Ramadan. Kalau ada rezeki lagi, buat kenduri. Jumpa dengan Tuan Haji Zainal, pengurusi masjid. Tuan Haji, ini 2,000. Duit apa ni? Saya nak minta Tuan Haji buat buka puasa. Bungkus makanan bagi jemaah yang datang. Belilah makanan. Yang datang buka puasa pada kita 200 orang. 200 orang buka puasa, nasi sebungkus, air sebotol, kurma 4 biji. Kita dapat 200 pahala puasa tanpa dikurangi. Kita duduk dekat pintu pagar masjid, duduk dalam kereta. Kita tengok orang buka puasa. Sebab itulah lihat,
Abang tak puasa hari ni. 200 pahala puasa dah dapat kat abang. Kau tak faham. Abang dengar ceramah Ustaz Kazim hari tu. Aku ketuk kepala kau kan. Kalau kau tak puasa macam mana kau dah dapat pahala puasa kau? Nak letak di mana? Engkau sendiri tak puasa. Melainkan kalau kau uzur. La ilaha illallah. Akak-akak. Ada yang WhatsApp, Ustaz, boleh tak akak makan pil penahan haid? Akak nak puasa penuh. Saya kata, kenapa nak makan? Akak tengok orang laki-laki puasa penuh, tarawih pun penuh, tadarus pun penuh. Macam kami orang perempuan cuti 7 hari, 8 hari. Kami pun nak pahala macam laki-laki. Saya jawab, haid itu Allah bagi. Yas'alunaka 'anil mahid. Allah yang bagi. Qul huwa adzan fa'tazilun nisa fil mahid. Allah yang bagi kak. Allah yang bagi izin jangan puasa. Allah bagi cuti. A, B, C. Allah bagi cuti. So cuti lah. Ya. Orang suruh cuti datang kerja. Kilang kata tutup, besok Kilang tutup, cuti lu orang cuti lah, holiday lah. Pukul 9 datang juga. Nyonya, buka Kilang. Cerdik ke tak cerdik? Nyonya kata lu pergi makan laksa ikan bakar lah, makan. Hari ni cuti awak pun mau cuti pergi Langkawi kata. Kita ketuk Kilang. Okey, buka Kilang mau kili je. Allah kata makcik haid jangan puasa, makan. Apa salah? Allah bagi izin. Makanlah makcik. Cuma janganlah depan orang ramai. Ini kat pejabat depan orang ramai makan. Woi, Kak Leha tak puasa. Musuh. Okey. Duduk depan TV dalam rumah, depan anak-anak dia. Gini makan. Mak tak puasa, mak uzur. Ini. Boleh, jaga-jagalah. Allah bagi cuti. Tak payahlah makan pil penahan haid. Tapi kau nak rasa puasa penuh, tunggu akak pencin nanti. Umur 70, 60 dah pencin kak, puasa tiap-tiap hari. Masalahnya opah 60 pun datang lagi ustaz. Astagfirullahalazim. Subuh betul opah ni. Opah umur berapa pak? 62, datang lagi ustaz. Oi. Upah makan ubat ke? Upah makan nyonya mener. Elok-elok upah. La ilaha illallah. Akak-akak oi, walaupun kita tak puasa, tapi pahala kita masak, pahala kita berzikir, pahala kita masak untuk suami kita, samalah kita dapat pahala puasa juga, sebab memberi makan orang berpuasa, berbuka puasa. Ada lagi opah menjawab, tadi Ustaz cakap masak untuk suami macam opah, tak ada suami macam mana pergi nikah lah opah. Ada 8 hari lagi ni. Ialah nikah. Kalau opah nak datang jumpa saya. Saya ada stok baru 2 orang. Umur 75. Minta saya jadi carikan jodoh. Carilah jodoh ustaz. Saya nak sambut puasa ni, kalau boleh tak naklah seorang. Kalau akak dapat abang ni untung kak. Package 6 dalam 1. Kencing manis, darah tinggi, gaut, jantung. Ui, 6 dalam 1. Meriahlah kau. Kejap sakit itu, kejap sakit ini. Allah, tuan-tuan jangan gaduh apa. Allah Ta'ala letakkan kita pada kedudukan masing-masing. Walaupun orang perempuan tu uzur, tapi dia boleh dengar bacaan Quran dalam tadarus. Jangan bila dah haid langsung tak dengar. Dengar. Abang-abang di sini yang tak boleh baca Quran dengan lancar, duduk. Join sekali, 5 orang duduk, dapat pahala. Dan mana-mana abang yang dah lancar baca Quran, janganlah garang sangat bila tegur orang yang tak lancar. Kadang-kadang yang tak lancar tu sangkut. Innal ladzi dekat seminit. Tak habis dah kita nak buat gaya. Ya, nampak tak? Kecil hati dia tuan-tuan belah. Kadang-kadang kita tegur kasar. Innal ladzina kafaru sawaun. Sawa tu 4 harakat. Innal ladzina kafaru sawaun. 4. Innal ladzina kafaru sawaun. 4.
Habis 44 sedekah dia. Dia tak masuk dah. Malam besok dia tadarus tu bawah tangga. Seorang-seorang dia. Mat, tak join ke tadarus engkau punya tim? Tak payah. Asyik aku baca salah, asyik salah aku baca. Baik aku baca seorang, betul semua. Eloklah Mat, dipersilakan. Tak di mana kau tadarus seorang kau. Orang tadarus berkawan, bukan seorang-seorang. Jadi tuan-tuan, kita nak naikkan balik macam mana rasa seronoknya berpuasa. Ini saya sebut ni peranan jawatan puasa masjid. Di antaranya tuan-tuan, Nabi sebut apa? Wa at'imut ta'am. Salah satunya nak bagi imarah masjid ialah memberikan makan kepada orang ramai. Tapi kalau masjid bagi makan, bankrupt lah masjid. Overseas dia orang dapat kutipan Jumaat. Sebab tu dia perlukan sokongan tuan-tuan. Perlukan bantuan tuan-tuan. Perlukan sumbangan tuan-tuan. Nak buat macam mana kita duduk dalam COVID pandemik ni tuan-tuan? Tak macam dulu. Dulu hari pertama puasa haji dolar. Haji kedua hari raya puasa kedua haji mat. Allah yarhamah itu, Allah yarham ini, semua kita ambil. Kita buat majlis moral dulu ni. Sekarang dah terhad sikit. Tapi bagi bungkus lah, tak apa. Jadi tuan-tuan, jom kita bantu masjid. Macam mana boleh imarahkan masjid? Tadi saya sebut salah satunya ialah memberi makan. Bagilah makan. Saya sebut pada tuan-tuan, saya bagi makan untuk berbuka puasa dan majlis bersahur di sekolah saya untuk tahun ini, bajet dia RM165,000. Bayangkan, majlis berbuka dan majlis bersahur, perbelanjaan dia, catering, kita buat tenda, menang dekat dia RM165,000 untuk sebulan. Mana nak cari duit nak bayar RM165,000? Saya kata insya-Allah buat aja. Kita bagi makan orang. Allah suruh bagi makan. Nabi suruh bagi makan. Insya-Allah adalah rezeki. Saya tak gaduh tuan-tuan. Sebab apa? Sebab saya dah buat program ni dah 16 tahun. Setiap malam qiyamul lail, setiap pagi sahur percuma. Selepas qiyamul lail, sahur disediakan percuma. Yang datang semayang qiyamul lail 400 orang. 400 orang. Kadang-kadang dia tak qiyam pun, waktu bersahur je dia datang. Saya tak halau dia. Sahur dah tadi? Tak ada. Bla 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 bla. Tak ada. Makan. Tak cukup, tambah lagi. Sampai malam terakhir. Sampai pagi raya masih buat jamuan. Panggil segala cendol, segala sate, segala lontong. Datang. Buat gerai, makan semua. Tuan-tuan, mula-mula tu memang susah. Tetapi bila tengok jemaah datang punya ramai malam-malam buat qiyamul lail, rasa lapang hati. Jom tuan-tuan, kita buat di masjid kita. Tak boleh buat setiap malam, kita buat selang-selang. Tak boleh selang-selang setiap malam, kita buat 10 malam terakhir. Saya buat dah 16 tahun, setiap malam. Bermula malam pertama puasa. Besok nak puasa, malam ni dah buat. 2 hari bulan insya-Allah dah start dah. Mana Ustaz cari duit? Tak tahu. Saya, apa yang orang bagi ceramah ke apa benda ke, yang tu saya buat. Ada, tak ada, sudah. Lepas tu orang semua ambil satu malam, makcik ni ambil satu malam, Allah ya rahmah ni ambil satu malam, walaupun dia dah mati, dia ambil juga satu malam. Waris dia lah buat. Lama-lama cukup. Bila cukup tuan-tuan, kita bagi makan orang. Rupa-rupanya memberi makan ni menarik orang untuk datang berjemaah. Daripada masjid yang kosong, yang tidak ada orang, dia datang. Sebab hati dah bertaut. Hati bertaut berpunca daripada memberi makan. Sebab tu Nabi sebut, jom bagi makan pada orang, sedekah. Jadi tuan-tuan, kita bantu jawatan kuasa masjid kita. Jawatan kuasa masjid sediakan program
kita sebagai jemaah bantu mereka. Adakah kita jadi miskin bila kita bantu? Tak. Nabi sebut, ma naqasat sadaqatu min mal. Harta kamu tidak akan berkurang kalau kamu bersedekah. Tak akan berkurang. Jadi apa kita takut? Nabi kata tak akan berkurang kalau kita sedekah. Masjid jadi imarah. Dan insya-Allah kalau tahun depan saya datang lagi, masjid kita ada aircon. Insya-Allah. Insya-Allah. Akak dia pun susah, awak keluar gelang 2 orang, selesai masalah. Kak leha, awak keluar rantai di tengkuk tu, bagi, selesai masalah. Apa masalah? Abang-abang ada motosikal 3, bagi sebuah, selesai masalah. Abang dia ada kereta 3 buah, wakar sebiji, selesai masalah. Allah gantikan balik, jangan takut tuan-tuan. Saya buat sekolah, saya tak minta bantuan kerajaan, saya tak minta bantuan korporat, saya tak minta siapa pun saya tak minta. Minta pada Allah. Allah yang gerakkan orang tu bagi. Allah bagi rezeki tuan-tuan. Boleh buat sekolah. Baru ni Ustaz Ebit Liu mai ziarah saya 2-3 hari lepas. Dia tanya saya, mana Ustaz dapat duit buat sekolah macam ni punya besar? Macam ni punya ramai orang. Yang Ustaz tanggung, yang sakit buah pinggang, yang tak ada kaki. Semua saya tanggung tu. Yang sakit buah pinggang, kita hantar hemodialisis, kita bayar. Yang tak ada kaki, kita cari kaki palsu. Yang tak ada laki, kita cari laki bagi. Meriah hidup dia. Mana Ustaz dapat duit? Allah yang bagi. Itu jawapan saya pada Ustaz Ebit Liu. Allah yang bagi. Takut apa? Kita buat kerja Allah. Kita buat kerja Allah. Saya kata dekat Ebit Liu, sabarlah dengan ujian dunia. Apa yang menimpa pada Ustaz Ebit, saya pun dah kenal lah. Minta tolong dengan Tuhan. Dan kami di sini Ustaz, selepas Zuhur surah Al-Waqi'ah, selepas Asar hadis, selepas Isya Al-Mulk, Asmaul Husna dan sembahyang hajat. Kemudian baca Al-Yasin setiap hari. Minta macam-macam. Kami duduk dalam surau, kami sembahyang, kami baca. Tiap hari tak pernah miss. Alhamdulillah, Allah tolong macam-macam. Jadi Ustaz pun buatlah macam kami. Pagi-pagi selepas subuh Yasin, lepas tu kuliah duha, lepas kuliah duha Zuhur bacaan Waqi'ah, lepas Asar baca hadis, lepas Maghrib kuliah Maghrib, lepas Isyak baca Asmaul Husna, surah Al-Mulk, lepas tu buat sembahyang hajat, minta. Allah tolong Ustaz. Kita pun boleh buat sini tuan-tuan. Selepas sembahyang Maghrib, selepas kuliah Maghrib, bagi seorang satu surah Al-Mulk. Buat binding elok-elok, binding ke apa nama tahu, orang panggil laminate. Buat laminate elok-elok bagi. Habis laminate ambil balik, habis baca. Besok bagi lagi. Tiap hari baca tuan-tuan. Allah Ta'ala akan bagikan macam-macam kemudahan. Jadi mudah-mudahan Ramadan nanti kita hampir dengan Quran, hampir dengan doa, hampir dengan semayang. Dan inilah rumah nombor 2 kita. Nama dia masjid. Tempat kita i'tikaf, tempat kita minta pada Allah, tempat kita merayu pada Allah. Orang lain tidur, kita datang masjid, bangun. Dulu saya cakap pada tuan-tuan, saya buat masjid tu, buat program duha tu, buat program qiyam mulai tu. Semalam saya sebut, bila dia orang sebut waladdallin amin, bergema satu masjid, satu surau di sekolah saya tu bergema pada hari sembahyang 8 orang. Takut orang. Apa benda yang ramai ni Ustaz? Itu yang saya jumpa satu tok guru di Kedah. Dia kata alhamdulillah, sekolah kamu akan jadi terkenal, sekolah kamu akan jadi besar. Tunggulah. Selepas 16 tahun apa yang dia cakap tu betul. Bila kami sembahyang malam tu tuan-tuan, bila sebut amin tu, macam ramai dalam surau. Tak malaikat ke apa, gimana tak tahu. Cuba tuan-tuan buat dalam masjid ni, qiyam mulai macam tu. Yang datang sembahyang 5 orang. Amin, bergema satu masjid. Agak-agak siapa lari? Dengan tu imam pun lari, tinggal mikrofon je. Takut apa?
Datang hidupkan masjid. Tuan-tuan bukannya ada pokok kelapa keliling masjid. Di kampung, pelepah kelapa tu duduk di atas bumbung masjid. Dia datang azan pukul 5, azan pertama, dia pukul 5 tu Bilal. Angin tiup pokok kelapa tu, pohon pelepah tu, gesel bumbung, lari tu Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh sudah. Tak habis pun asyhadu alla. Dia punya takut pelepah kelapa yang nak bergesek tu. La ilaha illallah. Jom, insya-Allah kita doakan yang pertama mudah-mudahan kita sihat. Allah pelihara kita daripada penyakit. Mudah-mudahan kita jumpa Ramadan. Yang kedua, mudah-mudahan kita dapat imarahkan Ramadan. Benda-benda yang paling penting ialah mengimarahkan Ramadan. Man shama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, supaya Allah ampunkan dosa kita. Yang ketiga, kita minta tuan-tuan supaya kita ni Allah Ta'ala berikan hidayah, kekalkan hidayah, dapat kita buat tarawih, dapat kita khatam Quran. Tak pernah aku khatam Quran selama ni. Tahun ini kita cuba buat. Tak pernah aku habiskan 30 malam tarawih. Malam ni aku buat bulan ni. Saya cabar diri saya dan saya cabar tuan-tuan. Di sekolah kami habiskan 30 juzuk dalam tempoh 3 hari. Sehari 30 juzuk kita habiskan 3 hari. Sehari 10 juzuk. Maknanya tuan-tuan kami boleh khatam 10 kali Al-Quran dalam sebulan. Jadi kalau abang-abang boleh buat lebih bagi benda tu silakan. Bayangkan sehari 10 juzuk, 3 hari habis. Cuba kita buat tuan-tuan. Satu Al-Quran habis 3 hari. Cuba. Mudah-mudahan kita jadi ahli Quran, mati dalam iman, boleh mengucap, boleh jadi syafaat Al-Quran yang kita baca tu boleh bawa syafaat pada kita di hari kiamat. Yang keempat, kita minta lah tuan-tuan, apa yang kita buat amalan pada bulan Ramadan ni, kita hadiahlah pahalanya pada mak kita, pada bapa kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah kembali ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah ampunkanlah dosa mak ayah kita. Mudah-mudahan mereka ditempatkan bersama dengan roh orang yang beriman. Dan kalau mak ayah kita masih hidup, supaya dikekalkan hidayah dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhirnya tuan-tuan, kita mohon supaya kita ni sihat seperti sedia kala, hilang wabak, hilang covid, hilang apa keron-keron semua kita tak tahu nak sebut, supaya hidup kita kembali macam biasa, boleh beribadah. Kita rindu tuan-tuan nak beribadah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Encik Zainal, penghulu kita yang susah payah bawa saya ke sini. Terima kasih kepada pengurusi masjid, terima kasih kepada pengurusi JPKK, terima kasih kepada semua yang hadir. Saya malam ni ada ceramah di Pulau Pinang, Taman Brown, naik jambatan nak lari ke Pulau Pinang pula. Pagi besok ada di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Besok. Nah, malam ni Pulau Pinang, besok Kuala Pilah, Masjid Kuala Pilah. Hari Isnin malam saya ada di Masjid Sungai Nibung Kecil, Pulau Pinang. Hari Selasa pagi saya ada di rumah tuan-tuan. 6:30 pagi tanyalah ustaz secara langsung. Habis Pulau Pinang lari ke KL, tidur dalam kereta. 6:30 cokok pula tuan-tuan. Kemudian hari Rabu pun 6:30 pagi masih lagi saya di TV3, tanyalah ustaz. Begitulah hidup saya tuan-tuan selama 32 tahun ni. Mudah-mudahan saya pun mati dalam mengajar orang, mati dalam ceramah juga lah mudah-mudahan. InsyaAllah tuan-tuan, kita jumpa lagi. Saya tak nak makan, saya tak nak apa Tuan Haji, apa pun tak mau. Ya, jangan duk ajak saya makan minum, tak mau dah. Yang semalam saya dekat masjid Tuan Haji kita pun, Allah, yang bagi kek, yang bagi buah, yang bagi kuih kacang, yang bagi kerupuk, yang Tuan Haji kita masjid bagi makanan sunnah. Allah, tuan-tuan, saya makan sampai pukul 2. Lalah hari ni 7.3 pada muka tuan.
Terima kasih banyak-banyak pada tuan-tuan. Kita jumpa lagi insya-Allah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.